Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Pihak Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal wal Ugama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib, Pimpinan Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Yang Mulia Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Muhammad Abdul Hanis bin Haji Muhammad Saleh untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil walidin wa walidikum wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العنقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان
البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Isnin, 26 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 20 April 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 yang disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, satu kes aktif telah disahkan sembuh dari COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh pada 116 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini kepada 21 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga seramai 138 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah sebanyak 2,408 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 161 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 11,633 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes sedemikian telah dikesan pada hari ini. Jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini ialah kekal sebanyak 18 orang, di mana 13 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Setakat 7 April 2020, sebanyak 1,001 ujian COVID-19 rambang bagi tujuan surveillance telah dijalankan kepada pekerja warga asing yang mana keputusannya adalah semua negatif. Di samping itu, sebagai langkah berjaga-jaga, bermula 16 April 2020, Kementerian Kesihatan juga telah menjalankan ujian COVID-19 kepada bantuan-bantuan di dalam semua institusi penjara dan penghuni pusat pemulihan Al-Islah, termasuk bagi mereka yang baru masuk ke fasiliti-fasiliti tersebut bagi tujuan surveillance. Setakat ini, alhamdulillah, semua keputusan ujian adalah negatif. Pihak Kementerian Kesihatan akan meneruskan ujian surveillance seperti ini dari semasa ke semasa. Seterusnya, berikutan dengan kenyataan semalam mengenai larangan untuk membuat aktiviti yang melibatkan perkumpulan ramai di tempat-tempat awam, terutama sekali di taman dan hutan rekreasi, pantai-pantai dan tasik-tasik, Kementerian Kesihatan ingin menjelaskan bahawa pihak Kementerian Kesihatan tidak ada halangan bagi orang ramai untuk mengunjungi tempat-tempat beriadah tersebut. Akan tetapi, orang ramai hendaklah mematuhi segala arahan-arahan dan nasihat pihak kerajaan. Ini termasuklah mempraktikkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang sekeliling dan tidak membuat kegiatan secara berkumpulan ramai. Orang ramai perlu melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan memudayakan langkah-langkah pencegahan seperti tidak mengunjungi tempat-tempat riadah jika merasa kurang sihat, mengelakkan daripada berkumpul atau melepak
sebelum, semasa dan sesudah membuat kegiatan fizikal serta segera beredar setelah selesai, dan mengamalkan kebersihan diri dan persekitaran serta mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.mh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama. Terima kasih dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan juga rakan daripada Menteri Info Komunikasi dan Perhubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Pada menjunjung tidah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Mulqiyah Ma'izzuddin wad Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Agama ingin mengumumkan bahawa oleh kerana masih ada kekhawatiran mengenai bahaya jangkitan COVID-19 di negara kita, maka penutupan sementara masjid, surau dan balai-balai ibadat seluruh negara yang akan berakhir pada waktu Isya malam ini 27 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 20 April tahun 2020 Masihi adalah dilanjutkan lagi selama 1 minggu mulai hari Selasa esok 27 Syakban 1441 Hijrah bersamaan 21 April tahun 2020 Masihi hingga hari Isnin 5 hari bulan Ramadan 1441 Hijrah bersamaan 27 April 2020 Masihi. Ketetapan penutupan sementara ini dibuat dalam mesyuarat khas Majlis Ugama Islam Brunei pada hari Sabtu 24 Syakban yang lalu bersamaan dengan 18 April berdasarkan keterangan daripada Kementerian Kesihatan berhubung dengan keperluan meneruskan langkah-langkah membendung penularan jangkitan wabak COVID-19 dan berpendukan juga kepada hukum syarak mengenainya sebagaimana yang difatwakan dalam Fatwa Mufti Kerajaan Bilangan 2 2020. Penutupan sementara berturut-turut seminggu ini termasuk hari-hari pertama bulan Ramadan yang mana masjid, surau dan balai-balai ibadat lazimnya akan menganjurkan sembahyang sunat tarawih berjamaah dan bertadarus membaca Al-Quran. Perkara ini adalah sangat signifikan pada menyemarakkan malam-malam Ramadan dengan amal ibadat dan kebajikan. Walau bagaimanapun, Majlis Ugama Islam Brunei memutuskan supaya orang ramai mengadakannya di rumah masing-masing di kalangan keluarga sahaja, yang mana dalam hubungan ini orang ramai hendaklah mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan baru-baru ini, iaitu Guidelines on Mass Gathering, Social Events, Meeting or Training Session yang bertarikh pada 18 April yang lalu, 2 hari yang lalu. Berhubung dengan signifikan menyemarakkan bulan Ramadan, sukacita disebutkan tentang fadilatnya, iaitu kelebihannya menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay Rabb, ana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar, fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an, mana'tuhu al-nawma bil-laili, fashaffi'ni fihi." Qal fayashfi'an. Maksudnya, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Syafaat ini ialah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa biasa,
semacam rekomendasi atau sokongan yang sangat ampuh, yang tidak tertolak, iaitu syafaat kepada seseorang hamba pada hari hamba Allah yang beribadat pada hari kiamat kelak. Amalan puasanya akan berkata kepada Allah, memohon kepada Allah, aku telah menahannya dari mengambil makanan, dari minuman, dan menahan nafsu syahwatnya pada siang hari, sehingga kini dia memohonkan syafaat kepadaku. Itu permohonan daripada puasa. Kemudian Al-Quran pula memohonkan dengan berkata, ya Allah, aku telah melarangnya untuk tidur di malam hari, sehingga dia telah memohonkan kini sekarang ini syafaat kepadaku. Maka kedua-duanya pun memberikan syafaat yang dipohonkan itu. Ini memberikan makna dan gambaran yang jelas bahawa seorang Muslim dapat mengumpulkan dua keutamaan di bulan Ramadan secara sempurna, iaitu dengan berpuasa di siang hari dan menghidupkan malamnya dengan sembahyang serta membaca Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan ampunan kepadanya, dan pada hari kiamat kelak mencapai hisab yang ringan disebabkan oleh puasa, dan Al-Quran akan dapat memberikannya syafaat kepadanya itu. Sesungguhnya penutupan sementara yang sudah masuk minggu ke-6 ini adalah sangat berat dirasakan. Tambahan pula menjelang bulan Ramadan. Namun demikian, kita sedia memahami bahawa penutupan sementara masjid, surau dan balai-balai ibadat adalah sebahagian daripada langkah-langkah penting yang sedang dikuatkuasakan, dalam erti kata dalam usaha menghindari bahaya COVID-19 dan sekaligus untuk memelihara keselamatan, kesejahteraan dan kebajikan kita sekalian di negara ini. Maka seterusnya dalam rasa terkilan, tentu sebahagian kita yang memang ahli masjid, ahli ibadat, dalam keadaan masjid ditutup, terutama sekali dalam bulan Ramadan, akan merasa terkilan, merasa hampa, sedih, bahkan kecewa dengan sebab tidak dapat beribadat di masjid pada masa ini dalam suasana sekarang ini. Maka sukacita saya mengajak untuk mengambil panduan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Yang maksudnya, apabila seorang hamba itu sakit atau bermusafir, akan ditulis buat dirinya ganjaran sama seperti yang diamalkannya semasa bermukim atau sihat. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari menghuraikan hadis ini sebagai bermaksud ditujukan bagi hak mereka yang melakukan ketaatan lalu terhalang dari melakukannya. Dalam konteks kita sekarang ialah kita sebagai orang yang ahli masjid, ahli ibadat, taat melakukan perintah-perintah Allah, lalu terhalang dari melakukannya ke masjid, di masjid seperti mana biasa, maka janganlah kecewa. Kerana berdasarkan kepada hadis ini, dia seolah-olah tidak dapat pergi itu kerana terhalang itu adalah tidak menghalangnya daripada mendapat pahala yang sama, seolah-olah dia pergi ke masjid dan melaksanakan kebiasaan-kebiasaannya, ketaatan-ketaannya itu. Maka sewajarnya lah kita bersabar. Kita banyakkan ikhtiar, mendukung ikhtiar-ikhtiar
yang dilakukan secara bersama, di samping itu melakukan ikhtiar secara pribadi dan keluarga. Sambil itu kita meningkatkan semangat yang paling penting, meningkatkan semangat mematuhi arahan-arahan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa, terutama daripada pihak berkenaan kesihatan. Semua ini adalah demi kepentingan kita bersama. Semoga dengan kesabaran kita itu, Allah Ta'ala telah menunjukkan semacam ujian kepada kita dan kita tabah menghadapinya dengan waras, menghadapinya dengan ikhtiar, di samping berdoa kepadanya, tidak melepaskan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakin bahawa dengan itu kita akan mendapat rahmat Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita akan segera keluar daripada wabak yang sedang melanda dunia dan juga negara kita pada masa ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Seterusnya adalah kenyataan daripada Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikutan dengan imej yang tular sejak 18 hari bulan April 2020 mengenai barang-barang di pejabat pos di kawasan negara jiran yang dikhabarkan adalah kepunyaan pembeli-pembeli dari negara Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin menyampaikan beberapa penjelasan dan penyelesaian mengenai perkara ini. Alhamdulillah, hasil daripada perundingan dua hala antara Jabatan Perkhidmatan Pos Negara Brunei Darussalam dan Pos Malaysia. Pos Malaysia telah memberikan kebenaran kepada Jabatan Perkhidmatan Pos selaku wakil bagi pengambilan barang di Pos Miri dan Pos Limbang bagi penerima-penerima yang berada di negara Brunei Darussalam. Sehubungan dengan ini, mana-mana pihak yang ingin menerima barangan mereka melalui Jabatan Perkhidmatan Pos bolehlah mengisikan satu borang deklarasi di laman web www.post.gov.bn/parcel. Barang-barang ini akan diproses melalui Pusat Memproses Mail dan Bungkusan MPC di Lapangan Terbang Lama Berakas. Dalam hal ini, bagi memudahkan proses penghantaran dan penerimaan barangan yang dibeli secara online dari luar negara, orang ramai adalah disarankan untuk menggunakan alamat di negara Brunei Darussalam. InsyaAllah, barangan berkenaan akan dapat dikendalikan dengan sebaik mungkin. Dalam kesempatan ini, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi juga ingin memaklumkan bahawa sehubungan dengan semua perkhidmatan-perkhidmatan penghantaran paket-paket kecil dan bungkusan-bungkusan, ianya akan dihantar terus ke rumah secara door-to-door delivery oleh Jabatan Perkhidmatan Pos. Bagi paket dan bungkusan yang memerlukan pengesahan dan kebenaran dari agensi-agensi berkenaan, seperti bagi pembayaran cukai, penghantaran terus ke rumah adalah tertakluk kepada persetujuan ataupun konsen daripada penerima. Untuk sebarang pertanyaan, orang ramai adalah dinasihatkan untuk menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan CSC Jabatan Perkhidmatan Pos di talian 238-0481 atau 8711-002. Saya ulangi, 8711-002 melalui WhatsApp atau melalui email iaitu cscpost@post.gov.bn. Merujuk kepada kenyataan media pada 27 hari bulan Mac 2020 yang lalu mengenai dengan perubahan di dalam proses perkhidmatan di Jabatan Pengangkutan Darat. Dalam jangka masa 2 minggu kebelakangan ini, beberapa inisiatif telah pun diungkayahkan bagi mengurangkan kesesakan pengunjung ke kaunter Jabatan Pengangkutan Darat JPD dan di cawangan JPD termasuk meningkatkan penggunaan perkhidmatan online, Pay and Collect dan talian Darussalam 123. Walau bagaimanapun, memang diakui
masih terdapat kekurangan khususnya dalam memastikan keselesaan orang awam termasuklah jua melalui satu percubaan untuk mengadakan perkhidmatan secara drive-thru di cawangan-cawangan JPD. Bagi pihak JPD dan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, saya ingin memohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul daripadanya. Dalam hal ini juga, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin mengambil kesempatan bagi merakamkan ucapan terima kasih kepada orang ramai atas kerjasama dan juga feedback, respon, pandangan yang telah diberikan setakat ini, khususnya termasuk membuat permohonan-permohonan bagi membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan melalui atas talian ataupun online, yang mana telah pun menunjukkan perkembangan yang menggalakkan. Alhamdulillah, terdapat perkembangan yang menggalakkan, iaitu peningkatan purata mingguan dari 68 permohonan secara atas talian online kepada 351 permohonan, iaitu peningkatan sebanyak 5 kali ganda dari 21 hari bulan Mac 2020 daripada jumlah keseluruhan permohonan sebanyak kira-kira 1,000 hingga 2,000 permohonan sehari. Dalam hal ini juga, saya ingin memaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Pos JPP dan juga Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin mengongsikan di sini kepada orang ramai bahawa mengenai penyediaan sistem tempahan perjanjian bagi membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu melalui aplikasi QUp, iaitu satu aplikasi sebagai nilai tambah ataupun value add services bagi membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu melalui aplikasi QUp yang boleh dimuat turun melalui Apple App Store bagi pengguna iPhone dan juga Google Play Store bagi pengguna Android mulai hari ini 20 hari bulan April 2020 bersamaan dengan 26 Sya'ban 1441 Hijrah. Penyediaan sistem tempahan perjanjian bagi membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu melalui aplikasi QUp ini adalah bagi keselesaan dan kemudahan orang ramai untuk membuat urusan sama ada di pusat memproses mail dan bungkusan, Jabatan Perkhidmatan Pos dan juga di Jabatan Pengangkutan Darat. Merujuk sesi soal jawab yang ditujukan kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua di sidang media pada hari Khamis 16 hari bulan April 2020, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin memaklumkan bahawa perkhidmatan internet di seluruh negara telah terjejas susulan daripada kerosakan terhadap rangkaian perhubungan antarabangsa yang dimiliki oleh syarikat Unified National Networks UNN melalui sistem kabel dasar laut Simi-Witri sejak 23 hari bulan Februari 2020. Gangguan sistem kabel dasar laut Asia America Gateway ataupun AAG pada 2 April 2020 dan seterusnya gangguan terhadap sistem kabel dasar laut Southeast Asia Japan Cable System SJC pada 17 hari bulan April 2020 dan seterusnya lagi gangguan ditambah lagi dengan masalah yang terdapat pada sistem kabel Trans-Borneo Link yang selalunya digunakan oleh UNN untuk mempelbagaikan perolehan kapasiti. Selain negara Brunei Darussalam, situasi ini turut menjejaskan perkhidmatan internet di negara-negara serantau termasuk Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina dan Indian subkontinent. Bagi mengatasi isu peningkatan penggunaan internet, khususnya dengan bertambahnya orang ramai bertugas dari rumah dan pembelajaran diadakan atas talian, serta kesan kerosakan kabel dasar laut, kementerian ini telah difahamkan bahawa pihak UNN telah pun melaksanakan pengurusan aliran trafik bagi mengurangkan impak gangguan dan meningkatkan kapasiti tambahan pada sistem kabel yang berfungsi. Alhamdulillah, di samping itu, UNN juga telah bekerjasama dengan penyedia kabel dasar laut bagi memulihkan rangkaian perhubungan yang sedia ada, di mana kerja-kerja pemulihan dijangka siap pada jangka masa yang terdekat ini, insya-Allah. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi melalui pihak AITI akan terus memantau keadaan ini bagi memastikan perkhidmatan internet kepada pengguna-pengguna di negara ini
tidak akan mengalami gangguan secara berterusan dan akan memaklumkan perkembangannya dari masa ke semasa. Dalam kesempatan ini, bagi pihak penyedia-penyedia perkhidmatan telekomunikasi di negara ini, pihak Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan juga pihak AITI ingin menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi masing-masing. Akhir sekali, dalam kesempatan ini juga, walaupun perkara ini bukanlah secara langsung berkaitan dengan isu menangani keadaan COVID-19, tetapi adalah dikira bertepatan untuk mengongsikan satu perkembangan terkini dalam sektor infokomunikasi di negara ini seperti berikut. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi bayaran Cellular Mobile Subscriber License CMSL fees, iaitu yuran lesen tahunan sebanyak RM25 yang dikenakan kepada setiap pengguna perkhidmatan selular mobile di negara Brunei Darussalam untuk ditiadakan bermula daripada 24 hari bulan Januari 2020. Penyediaan lesen tahunan ini adalah satu langkah positif yang diusahakan bersama oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC dan pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi AITI selaras dengan penyusunan semula struktur industri telekomunikasi di negara ini seperti yang telah dilaksanakan pada 24 hari bulan Januari 2020 yang lalu. Langkah ini adalah satu usaha dalam pembaharuan dasar ke arah menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara pintar ataupun smart nation. Langkah ini juga adalah bagi menjadikan perkhidmatan-perkhidmatan telekomunikasi lebih mudah dan mampu untuk dimiliki oleh orang ramai dan semua lapisan masyarakat dan seterusnya untuk meningkatkan tahap kesediaan masyarakat untuk mengguna pakai teknologi dan perkhidmatan digital yang baharu. Sehubungan ini, para pengguna yang lesen tahunan telefon bimbit mereka dikenakan pada dan selepas 24 hari bulan Januari 2020 dan yang telah membayar lesen berkenaan akan menerima bayaran semula iaitu refund lesen berkenaan. Pembayaran semula ini akan melibatkan pelanggan-pelanggan postpaid dan prepaid. Proses pembayaran semula insya-Allah akan bermula sebaik sahaja syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan melengkapkan urusan pentadbiran masing-masing. Bagi maklumat lanjut berkaitan peniadaan CMSL license dan proses pembayaran semula ini, orang ramai bolehlah melayari laman web AITI di www.aiti.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pehin, Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Pehin, Yang Berhormat Datuk, Kaula Rasidah from The Scoop. This question is for Yang Berhormat Pehin, Minister of Religious Affairs. Yang Berhormat Pehin, can you share with us the measures that will be implemented by the Ministry of Religious Affairs in terms of facilitating zakat payment for this year? Cuba dalam bahasa. Yang Berhormat Pehin boleh jelaskan lebih lanjut dengan kepada kami mengenai pembayaran zakat bagi tahun ini memandangkan kita ni ada outbreak COVID-19. Pembayaran zakat fitrah maksudnya. Pembayaran zakat fitrah telah dijelaskan dalam sisi seperti ini beberapa minggu yang lalu, akan berjalan seperti biasa insya-Allah. Dan nama-nama amil akan diumumkan seperti biasa sedikit masa lagi,
dan tata caranya juga akan diumumkan sedikit masa lagi insya-Allah. Jadi tidak ada apa namanya zakat fitrah akan bertangguh. Itu tidak. Ini sebagaimana juga kewajipan puasa boleh dilakukan secara persendirian, maka zakat fitrah tertanggung kepada kepala keluarga yang membayarnya kepada pihak-pihak yang berkenaan. Okay. Menambah dengan itu juga yang Berhormat Pihin, adakah ini bermakna masjid-masjid atau mungkin ada pusat-pusat yang akan dibuka untuk allow members of the public untuk membuat bayaran tersebut? Ya, tentu akan diberitahu dalam tata cara yang akan diumumkan nanti. Okay. Terima kasih yang Berhormat Pihin. Terima kasih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Soalan buat Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk, kemarin telah dimaklumkan jumlah kuarantin ialah seramai 125 orang. Dan sebagaimana yang telah pun dimaklumkan tadi, jumlah kuarantin adalah seramai 138 orang. Bermakna ada pertambahan seramai 13 orang. Adakah pertambahan jumlah seramai 13 orang terdiri dari keluarga kes 137 dan kes 138? Ya, itu termasuk yang 137 dan 138 lah dikumpulkan semula. Walaupun 130, terutama 137 ia balik-balikkan keluarganya. So dorang reset semula tu. So bermula dari didapati positif semula atau reset balik semula lah. So ia termasuk dalam jumlah ni. Dan yang kemarin pun walaupun keluarganya negatif dimasukkan semula tu juga. So dorang pun reset berbalik semula di kuarantin 14 hari. Soalan yang kedua, sama ada buat Yang Berhormat Menteri Halihul Agama atau Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Pihin, Menteri Halihul Agama sebentar tadi, sembahyang tarawih di kalangan keluarga sahaja dengan jumlah yang terhad. Mohon nasihat sekiranya ada kalangan keluarga yang ingin menjemput imam tarawih peribadi di kalangan ustaz di rumah masing-masing. Bagaimana dengan kedudukan ini? Adakah dibenarkan di saat situasi wabak COVID-19? Dan ini satu perkara yang banyak ditanyakan oleh orang ramai ya. Kerana keluarga yang akan mengadakan tarawih itu sebahagiannya juga tidak mampu untuk menjadi imam, memerlukan imam-imam dari luar atau imam dari mana. Yang ini adalah tertakluk kepada aturan yang ditetapkan, tidak melibatkan, artinya dalam kalangan keluarga serumah saja. Tapi seboleh-bolehnya insya-Allah lah orang kata ni yang penyembahyang biasa sembahyang tarawih di masjid atau biasa sembahyang tarawih di mana-mana pun pada masa-masa yang lalu akan dapat melakukannya dengan tidak payah mengundang imam-imam dari luar. Kerana social distancing itu akan melibatkan pecah namanya sekarang tu. Rubuh tu kalau kita ni sudah menjemput dari sana, mungkin kita ni akan menjemput lagi daripada yang lain-lain. Jadi kumpulan yang ditetapkan sekian-sekian dalam ruang yang luasnya sekian-sekian dengan peredaran udaranya yang cukup dan sebagainya akan susah dikawal, dan pada masa itu kita ni tidak lagi dapat mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan, dan itu suatu yang tidak wajar. Jadi baiklah kita ni berusaha sedapat mungkin akan melakukannya secara kekeluargaan di rumah masing-masing. Adakah Yang Berhormat Pihin maksudkan tadi, mohon penjelasan lagi Yang Berhormat Pihin, adakah ia bermaksud untuk membawa ustaz-ustaz secara peribadi adalah sangat tidak digalakkan? Bukan lagi tidak digalakkan tu, kerana ia sudah dikira orang asing dalam keluarga itu. Okay, jadi sudah kita membenarkan mengadakan di rumah di kalangan keluarga, rumah sendirilah maknanya. Di kalangan keluarga, kecuali lah kalangan keluarga kalau kebetulan anak beranak, anaknya itu seorang yang boleh layak jadi imam dan sebagainya, tentulah tidak apa-apa kan. Tahu siapa-siapa dari kalangan keluarga. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Yang Berhormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat PHN, yang berhormat Datuk, I am Rasida from the Scoop. This question is for Minister of MTIC. Yang berhormat Datuk, the announcement that you just made, does it also apply to runners that pick up a parcel from Limbang or Miri? Terima kasih banyak-banyak atas soalan Datuk. Memang isu ini adalah berhubung kait dengan mula-mula terjadi because of the runners issues apabila borders kita ni mula mengimpose certain restrictions jadinya ia menjadi satu isu tu because the runners themselves, if they are not registered, they may not be allowed to go in and out. Hence seperti yang saya sebutkan juga tadi pada awal press release tadi, perundingan telah pun dibuat di antara dua pihaknya. We're doing it to what in a way G2G juga in a way melalui Jabatan Perkhidmatan Pos Ketani dengan Pos Malaysia. In fact Pos Malaysia bahagian Semenanjung yang juga menjaga juga Pos Malaysia di bahagian Sarawak dan sebagainya. So what happened was alhamdulillah satu agreement has been reached that the decision is they have identified, first we need to identify the parcel tersebut dulu, the things satu, the items satu. Dan saya dimaklumkan kalau anda silap ada 3,000 lebih di parcel satu yang identified, but we have to yet to be confirmed whether they are all Bruneian juga sebab bercampur. And apa yang kita ni lihat tular dalam media baru-baru ni kelemarin bahari kali ada gambar melihatkan di pos Limbang ni orang. In fact we are not even sure and confirm whether that's pos Limbang juga first of all. Jadinya dari maklumat awal based on perundingan dengan Pos Malaysia, we have identified at least 3,000 lebih, 3,800 plus parcels are available yang belum ada pengambilnya. So in this case, this is where Jabatan Perkhidmatan Pos sedang menyelaraskan. We are doing some arrangement di mana insyaAllah bagi mereka yang di Brunei ni yang ada barang-barangnya yang terlibat, that's why I said tadi, please come forward. Diberi tadi ada talian nombor dan email. Please come forward. And there is, I think, a borang online, insyaAllah, borang online to be filled up to declare and claim the item atau, so that Jabatan Perkhidmatan Pos akan menjadi the runner for on your behalf. Kalau diorang pun mau juga. That's why this is still a voluntary service. That means voluntary to the people pembelian ni ataupun penerima barang-barang ni. It's up to them juga kalau diorang mau juga perkhidmatan pos ni. Tapi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi menasihatkan dan menyarankan is best to use this service juga. Because satu, ia teratur dan insyaAllah we are doing it through an established arrangement di antara Jabatan Perkhidmatan Pos dan Pos Malaysia Cawangan Sarawak. So in a way we'll be acting as the runner on that part. Terima kasih. Thank you, Muhammad Datuk. Good afternoon, this is James from Borneo Bulletin. Just a question for Minister of Health, Yang Muhammad. Just want to ask about the testing for prisoner and resident of Al Islah. Is carried out within the prison or outside? Sorry, what do you mean inside? The prison, the inmates. Yeah. Yeah. Ani, this is the surveillance we're doing. So siapa yang berada di dalam sana tu, we do at random lah. Dan siapa yang baru masuk pun, since COVID ini, andang diperiksa juga. So yang baru masuk dan yang tinggal di sana, we swab them lah. Ini akan berterusan, it doesn't finish there. So because we swab at random, so we'll be doing it for a while. So how many people have been swabbed already? Termasuk lebih 1,000 lebih yang laborer saja 1,000 seorang tadi. Okay, laborer ni termasuk pekerja-pekerja buruh laborer dan yang bekerja macam cleaning services di salon-salon, okay, dan supermarket,
Okay, and various other department stores lah. So ini since last few days lah. Can't remember when we start doing this, but yeah, dalam 1,000 lebih sudah lah. So ini akan diteruskan, masih berterusan. For example, ada industri yang lain lagi lah. Okay, thank you, Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Bihin, Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.